Alhamdulillah guys. Hai, Assalamualaikum semua. Apa khabar Kak Zaidah? Baik, Alhamdulillah. Zai. Ya, saya Ya, Zai. ya, Lagi dalam- juga Kak yes. Zaidah tak bersiaran ni Kak Zaidah. Yalah Zai, Alhamdulillah sekarang kita dah Alhamdulillah hari ni kita dapat mula dengan kata orang tu season yang baru. Pada tahun baru ya. Tahun baru tak ada sound ya. Zai tak ada. Okey, Zai tak ada sound. Yang mana? Sekejap ya. Kita dah lama tak bersiaran menggunakan mic. Ini ke? Jadi kita alright, Zai tak ada ya. Okey. Okey, sebenarnya tahun baru, musim baru ni set pembaru juga ni Kak Zaidah. Ya, Alhamdulillah kita kena buat satu pembaharuan dah walaupun dalam kita dalam kata orang tu macam-macam lah ya sekarang ni. Tapi Alhamdulillah ya sorry dah biasa dengan Bel. Jadi kita dengan Zai agak kekok juga Kak Zai dah mula-mula ni ya, tapi tak apa, Alhamdulillah. Okey, dan yang lebih special lagi, kita ada menu-menu baru daripada Kak Zaidah. Okey. Sorry. Suara Zai tak dengar. Tak dengar. Ya, ada masalah dengan mic Zai. Okey, boleh dengar tak? Kena kuat sikit. Suara Zai tak kuat sikit. Okey. Boleh dengar ya? Okey. Okey. Alright. Okey. Alright Kak Zaidah, hari ni sementara kita nak tunggu ni viewer yang lain ni. Boleh love, like, komen dan share banyak-banyak ya. Kita punya Yes, live. seperti biasa. Okey, so hari ni apa menu yang special Kak Zaidah? Nampak ni apa atas meja ni. Kak Zada dah lama sebenarnya tak masak Zai. So hari ni kita nak masak ya. Okey. Sebenarnya tahun baru, Kak Zada pun nak ucapkan selamat tahun baru pada semua viewer kita ya. Alright, dengan menu dan resepi kita yang sedap hari ni. Ya, alright. betul, nampak special betul ni. Ini special ya. Dengan dapur kita yang baru. Mudah-mudahan suasana kita pun akan jadi suasana yang baru sikit lah ya dalam tahun baru ni. Alright. Okey. Apa Kak Zaidah? Kita nak masak biryani ayam, biryani dam. Okey, jom masak dengan Kak Zaidah. Okey, jom. Okey, silakan. Alright. Alhamdulillah, apa khabar semua viewers? Kak Zaidah seperti yang dijanjikan ya, minggu ni kita akan mulakan episod kita bersambung sebenarnya episod yang sebelum ni tapi di setting yang baru. Okey, episod kita 369. Alhamdulillah, jauh dah perjalanan kita ya. Okey, so sound semua okey ya? Alright, okey, sebelum kita mula. Alright, so hari ni Kak Zana nak tunjuk cara masak biryani ayam, biryani dam ya, tapi biryani dam ayam. Ada juga yang cakap biryani gam, lebih kurang lah ya, tapi ni ala Kak Zaidah lah, cara Kak Zaidah ya. Alright, bahan-bahan untuk kita nak masak biryani dam kita. Kak Zaidah guna ayam kat sini, lebih kurang dalam 7 hingga 8 potong ayam, terpulang kepada perempuan nak buat saiz mana ya. Saya potong besar jugalah ayamnya, 7 hingga 8 potong ayam. Kemudian kita juga guna setengah kilo beras basmati. Kak Zaidah dah rendam ya, lebih kurang setengah jam. Dan kita toast dah ya, kita dah toast. Alright, untuk nak masak ayamnya, kita guna lebih kurang dalam 3 sudu makan minyak sapi. Kita guna juga 4 hingga 5 ulas bawang putih, setengah inci halia. Kita guna juga sedikit bawang goreng ni yang saya dah goreng asal ya, lebih kurang dalam 3 biji bawang kita goreng. Kemudian kita guna 1 sudu teh lada hitam, 1 sudu teh jintan putih, 3 sudu makan biryani masala ataupun rempah biryani, 1 sudu makan cili powder. Kita guna juga sedikit saffron dan kita rendam bersama dengan sedikit air panas untuk nak dapatkan bau dan warna. Kita guna juga sedikit pewarna kuning. Okey, dan kita guna juga sedikit daun daun bay ataupun daun salam kering ni ataupun bay leaf, kayu manis, cengkeh dan buah pelaga. Dan kita guna juga sedikit daun ketumbar. Sedikit serbuk kunyit, garam, 3 sudu makan tairu ataupun yogurt dan sedikit susu cair tin.
Okey, nanti kita akan bagikan resepinya lagi masa ke semasa ya. So okay, now kita kalau ikut original recipe, kalau nak sedap, perempuan tak perlu goreng ayamnya. Masak ayamnya mantah-mantah bersama dengan nasi ya. Tetapi dia akan makan masa yang agak lama. Kak Zaidah, masa kita agak terhad dekat sini. Jadi saya nak cepatkan proses memasak. Saya goreng sebentar ayamnya ya. So okey, kita tengah panaskan minyak di kuali. Kemudian ayam ni tadi kita letakkan sedikit serbuk kunyit dan sedikit garam. Okey, kita akan gaulkan semua. Kita perlu goreng, tapi jangan goreng garing lah ya, sebab kita nak masak macam masak kuah sebelum kita letakkan nasinya nanti. Okey. Assalamualaikum pada viewers kita yang baru masuk. Assalamualaikum semua dan waalaikumsalam ya pada yang telah memberi salam terlebih dahulu. Ada yang bertanya juga. Rokiah Jaafar. Assalamualaikum Puan Zaidah dan Zaibel. Waalaikumsalam. Mana Puan? Okey, sekarang ni jom masak dengan Kak Zaidah. Kak Zaidah akan bersama dengan Zai ya. Kerana Bel ada urusan lain, jadi kita akan bersama dengan Zai dan harap perempuan kita akan cuba menyelesaikan apa masalah ya. Perempuan tak faham ke ya. Kita akan cuba baca seberapa banyak soalan yang perempuan nak tanya ya. Kita akan cuba jawablah. InsyaAllah. InsyaAllah ya. Okey. So sekarang ni mulai hari ni saya akan bersama dengan Zai ya. Okey. Ada juga Naslina. Yes. Salam Kak Zaidah. Cantiknya periuk biru tu. Suka tengok. Ya kan. Kak Zaidah pun suka sangat. Tu yang kita close up sikit. Tu yang kita semangat ni. Semangat tau. Set baru. Okey, saya tengah panaskan minyak di kuali, minyak di periuk ataupun di kuali. Kalau perempuan nak pakai kuali juga boleh ya. Alright. Asroha Hamad baru masuk, masak apa ya? Kak Zaidah nak tengah masak biryani dam ya, ayam. Perempuan boleh tukar juga kepada daging ataupun mutton ataupun kambing ya, boleh juga. Okey, Kak Zaidah tengah panaskan minyak di periuk kejap. Ya, kemudian kita akan goreng sebentar. Yang sebenarnya dia lagi sedap kalau tak goreng ya. Cuma kita masa agak terhad, Kak Zaidah terpaksa goreng dulu supaya kita cepat masaklah ayamnya. Kalau tidak, ayamnya akan makan masa lebih kurang 1 jam, 1 jam setengah untuk dimasak bersama dengan nasi ya. Okey. So kita tunggu panas dulu minyak, kemudian kita goreng. Lepas goreng tu baru kita masukkan segala rempah kat dalam dan kita akan celur beras dan kita akan masak berasnya. Kita akan tindihkan atas lauknya nanti. Ya. Okey, kita cuba goreng dulu, tengok dah panas tak? Okey. Belum panas, Kak Zaidah tutup, jadi bagi dia cepat sikit panaslah. Periuk ni dia memang mula-mula nak panaskan dia tu agak lama, tapi once dia dah panas, dia akan panas ya. Sebab dia cast iron. Okey, ni Kak Zaidah tahu ni ramai sangat yang menjadi pujaan hatiku ni. Ya, ramai yang komen Kak Zaidah kan, cantiknya kuali Kak Zaidah. Yes, alhamdulillah ya. Saya tak disponsor oleh La Crusade ya. Saya ini La Crusade sendiri. Okey, ada Puan Hamidah Arifin. Yes. Periuk tu ceramik or steel? Cast iron. Dia bukan steel, dia bukan ceramik, dia cast iron, besi. Dan ada juga yang tanya berapa harga periuk tu, cantik. Allahuakbar. Perempuan boleh google lah ya. Tapi yang pasti perempuan kena beli yang original ya. Sebab kalau yang tak original, dia cat di bahagian dalam tu tak bagus untuk kita. Bila kita guna untuk nak masak tak berapa bagus lah. Kalau macam mini semua dia memang dah special apa dia panggil saya pun tak tahulah ya. Saya bila berkenan tu beli je lah. Alright. Okey, so kita akan masukkan ayam dia. Dia ni bukan non-stick ya, dia bukan kuali non-stick. Jadi perempuan tak boleh lah ingatkan dia tak melekat ke apa. Dia bukan non-stick ya. Dia akan melekat jugalah kalau dia kurang panas. Kalau boleh, perempuan tak perlu goreng ayam dia. Dia lebih sedap kalau tak goreng. Ya, tapi ni pasal saya nak kejarkan masa.
Kalau tak goreng nanti dia takut tak masak ya, lambat masak. Alright, ada soalan yang perlu saya jawab? Oh, semua berminat dengan periuk Kak Ya, Zaidah. bukan semua memang sekarang ni memang semua tengah geram ni ya. Dengan Kak Zaidah pun terjebak. Periuk zaman tu, buat kata Zul Husin. Okey, Kak Zaidah tutup dulu supaya dia cepat masak ya. Alright, sementara tu bolehlah kita tengok apa yang soalan ke, yang nak bertanya khabar, yang nak berbual, sembang-sembang sementara nak tunggu ayam kita masak. Yes. Okey, Lin Tasha, periuk biru tu saiz berapa Kak Zaidah? Kak Zaidah beli ni saiz 30 cm. Saiz 30 cm ya. Yes. Okey, semua tanya memang ni. Ada juga yang komen Wan Hasni, Wan Hasan. Yes. Cast iron work bagus dan berkualiti tinggi ni. Cast iron memang sekarang ni ya. Sekarang ni kita dah lebih pada kesedaran sekarang. Kalau dulu kita memang masak je. Sekarang bila banyak sangat kita membaca, jadi kita pun terikut-ikut samalah ya. Alright. Okey, kita tunggu. Cuma cast iron ni kalau pada siapa-siapa yang tangannya tak berapa kuat tu agak kena hati-hatilah, dia berat ya. Okey, soalan daripada Puan Hawa A Majid. Kalau daging nak rebus dulu ke? Kalau boleh lah, kalau tidak nanti dia lambat pula. Daging buat half cook ke, tapi jangan sampai dia berair sangat. Nanti air, bila air dia keluar, you rebus dengan banyak air dia keluar, nanti dia daging tu dah rasa macam hampas. So perempuan rebus dia ala-ala kadar saja dengan airnya tu kering lah. Jadi bila kita masak tu daging tu mesti manis. Jangan rebus macam kita rebus sampai air tu banyak ya, nanti you ambil dagingnya saja sebab kita tak masak dengan airnya ya. Lauk ni tak ada berkuah. Ya, biryani ni bukan macam biryani yang berkuah tu ya. Okey. Betul. Alright, ada lagi. Okey. Orang Singapura pun baru masuk ni. Yes. Zaidah. Australia. From Australia pun ada juga bunga melati. Saya from Australia. Yes. Hai orang Australia. Apa khabar? Yes. Mesti yang nak tahu apa yang Kak Zaidah masak ni ya. Kak Zaidah tengah masak biryani ayam ya. Biryani dam ayam ya. Okey. Saya rasa saya kena tukar sebab sana lebih kuat sikit apinya. Kejap ya, kita tukarkan dapurnya. Sebab dapur sini agak slow sikit. Mungkin dia dekat dengan aircon. Alright, kita tukarkan kembali. Ini yang sebelah ni Kak Zaidah sediakan ialah air untuk kita nak celur nasi ya. Kita nak masak nasinya kita kena celur. Ya. Okey. Cast iron ni dia mula-mula nak panas dia agak lama, tapi bila once sudah panas, dia akan restore panas dia tu ya. Maksudnya dia akan lamalah. Okey. Untuk Noriza Idris, okey, saya akan postkan resepi ya. Resepi nasi biryani dam ayam. Betul tak? Ya betul. Okey, tunggu sekejap Okey, kita akan balik-balikkan. Tak perlu garing ya perempuan, hanya masak layu. Zain nak Sonia Zain nanti dia padam. Okey. Dia kalau original dia, ayam dia ni kita tak masak, kita tak goreng atau kita tak rebus ayam ni. Ayam ni kita akan masak dia bersama dengan kuah dan bersama dengan nasi. Tapi pasal Kak Zaidah nak jimat masa, nak cepat, kalau tidak tak sempat ya, nanti ayamnya tak masak, so saya goreng sebentar. Ada soalan Kak Zaidah? Yes. Isah Zulis. Kalau guna daging, air rebusan daging tak guna untuk masak nasi? Itulah pasal Kak Zaidah kata tadi, rebus ayam, bila nak menggunakan daging, rebus dagingnya tu jangan menggunakan air yang terlalu banyak. Kalau dapat rebus air yang sikit saja, jadi airnya tu tidak dibuang sebab kita tak gunakan airnya ya. Kita tak masak tanak, kita masak celur ataupun rebus. Jadi kita tak pakai air dagingnya, kita tak masak lauknya ya. Kalau macam kita masak biryani biasa tu ya, kita boleh masak menggunakan air daging tu.
Tapi yang ini tak ada ya. Jadi kena waktu perempuan nak rebus daging tu, make sure air dia tidak terlalu banyak. Sehingga kan maksudnya bila dia dah empuk ataupun dia dah setengah masak, dia dah kering lah. Jadi airnya betul-betul masuk dalam dagingnya, tak terbuang. Kalau tidak, dagingnya tak rasa, tak manis lah nanti ya, bila airnya dah dibuang. Alright. Sekejap lagi kita dah boleh angkat ayamnya. Nanti boleh try Kak Zaida dan Ida. Yes, sedap ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cantik set baru Kak Zaida. Sarifah Alhamdulillah. Rashid. Alhamdulillah, taklah boring kan. Kalau tidak asyik asyik setting yang sama je ya. Alright. So alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk kita ubah sedikit lah ya. Waktu-waktu kita tak boleh nak berlive itu hari. Alright. So kita tengok ayamnya. Tutupnya ni agak tutupnya memang berat ya. Jadi sesuai sangat kalau kita nak masak benda yang kita perlu ataupun makanan yang kita perlu tutup supaya wapnya tidak keluar. Sangat sesuai ya, sebab dia tudungnya ni sangat berat. Saya pun tak boleh nak pegang. Saya terpaksa letakkan ke bawah ya. Berat ya. So biryani dam saya hari ni saya tak perlulah letakkan tepung di bahagian tepi sebab tudungnya memang dah cukup berat. Perempuan boleh nampak sendiri dia tak ada keluar wap pun. Nampak tak? Langsung tak ada wap keluar ya. Kalau macam ni kita buat dia masih ada keluar wap nanti kat tepi. Yang ini tak ada. So bermakna tudung dia berat untuk tidak mengeluarkan wap waktu kita masak. Betul kedap Kak Zaida ya. Betul-betul kedap ya. Jadi kita kalau kita buat biryani dam ke, biryani gam ke, kita tak payahlah letak gam dia tu kat tepi sebab dia memang tak keluar, nampak tu. Tak nampak ya. Alright, sekejap lagi kita dah boleh angkat. And then kita perlu keluarkan minyaknya dulu dan baru kita masukkan bahan-bahan lain. Okey. Yes. Nampak cantik tu. Okey. Alright, sikit lagi kita dah boleh angkat dia. Sikit lagi kita dah. Kita tunggu sekejap lagi sehingga tak nampak darah ya pada tulang ayam ni. Dia kalau dapat, kalau misalnya kata puan nak masak kat rumah, tak perlu goreng ya. Masak dia matang-matang, tapi perlu dimasak lama. Okay, kita siapkan ayam ni dulu, lepas tu baru kita boleh celur berasnya. Alright. Untuk kepada yang baru masuk ya. Hari ni Kak Zaida masak biryani dam ayam. Okey. Ya. Okey, boleh mana yang baru masuk tu boleh komen ya dekat kita punya live. Boleh share, love dan like. Okey. Sekarang ni Kak Zaida ini dah lebih kurang dah nak masak ataupun dah boleh nak diangkat, tapi kita biarkan dulu. Nah, Kak Zaida nak celur berasnya ya. Di periuk yang lain yang telah saya letakkan air. Okey, kita pastikan airnya mendidih. Okey, ini kita nak celur berasnya ya. Nah, kita akan masukkan bay leaf dan kayu manis, cengkeh dan buah pelaga. Dan kita perlu letakkan garam ya pada air ni. Dan kita perlu letak daun ketumbar. Daun ketumbar ni kena racik halus lah. Kita biarkan airnya mendidih. Lepas tu baru kita masukkan beras. Sambil tu di sebelahnya kita balik-balikkan ayamnya. Kuali ni bukan non-stick ya, dia akan melekat dia perempuan. Dia bukan jenis non-stick yang tak melekat. So bermakna kena perlu panaskan betul-betul sebelum kita masukkan ayamnya. Dan dia akan betul-betul panas ya perempuan. Dia bukan sikit panas ni.
Kita tunggu air ni mendidih. Kita akan masukkan beras. Zaidah Ida, sedap tu. Biryani dam ayam, banyak modal tu. Okey. Alright, nampak tu airnya mendidih. Kita akan masukkan beras ya. Beras ni saya dah celur. Saya dah rendam ya. Berasnya sebanyak setengah kilo ya. Soalan Kak Zaidah. Yes. Lisa Subuh, kenapa ayam keluar darah bila goreng ataupun gulai? Yelah, kenalah darah dia keluar daripada tulang tu. Kata ayam mantah. Ayam mantah keluar lah puan darahnya. Bukan boleh kita perah darahnya. Dah dia kena panas, dia akan keluarlah darahnya. Ya puan? Alright, kalau tak ada darah tu ayam dah mati zaman tu. Ya betul tu. Okey, ni kita kena kacau-kacau dia ya. Kena kacau berasnya. Okey, tadi Kak Zada tak garam sikit ya. Saya takut dia tawar. So, saya tambah lagi sikit. So, now kita biarkan dia sambil kita kacau. Kita perlu masak beras ni sehingga 90% masak. Ya, 90% masak. Jadi, tak ada masalah untuk kita nanti nak tunggu dia. Bila dia dalam periuk, dia dah cepat masak lah. Alright, kita nak angkat ayam ni. Panas. Okey, Kak Zada nak angkat ayam ni. Sambil-sambil tu sebelah ni kita kacau beras ni ya. Okey. Ada yang nak bertanya piuk sebelah ni piuk apa? Ni piuk ni yang Kak Zada guna sekarang ni piuk buffalo. Ya, ni stainless steel lah. Alright, kita akan angkat ayamnya. Kalau tak angkat ayamnya pun kita angkat minyaknya. Ayamnya pun biarkan aje lah pun boleh. Cuma kita kena angkat dah. Kita kena angkat sikit supaya dia tak melekat. Ini bukan non-stick ya. Dia akan melekat kalau perempuan goreng ayam ke. Ya, so saya nak angkat minyaknya dahulu. Sebab kita tak perlu minyak ni. Minyak ni banyak sangat ya. Kak Zada nak cedok. Daripada Zubidah Bidah, air rebusan tu berapa banyak ya? Sehingga 3 suku. 3 suku kalau beras ni 1 mangkuk, 1 periuk, 1 besin, airnya 3 besin. Baru beras ni jadi cantik. Ya. Jangan airnya separas nanti beras dia kembang tak cantik ya. Macam ni kembangnya cantik ni ya. So now Kak Zada nak angkat minyak daripada ayam ni. Kita tak guna banyak macam ni minyaknya lah ya. So, saya perlu angkat minyaknya. Sementara kita tunggu beras tu masak. Kak Zara buat proses menggoreng ayam supaya ayam kita mudah masak, cepat masak. Sebab kita tak boleh tunggu ya, masa kita agak terhad. Jadi, kalau perempuan buat kat rumah, tak payah buat macam ni pun tak apa. Masukkan ayam dalam periuk dan masukkan bahan-bahan semua. Okey, saya angkat minyak ni semua, saya keluarkan. Ini pasal saya goreng ayam ni. Kalau kita tak goreng, maksudnya tak ada minyak ni lah. Kita akan pakai minyak sapi saja. Okey, nampak tu. Nampak ni bel ayamnya, bel pula. Saya dah terbiasa sebut bel ya. Alright. So sorry ada yang bertanya mana bel. Bel tak ada bersama Kak Zada hari ni ya. Alright. So, beras ni kita akan tengok. Belum lagi ya. Alright. So, di dalam periuk ni, kita akan masukkan sedikit dalam 2 sudu makan minyak sapi. 2 sudu makan minyak sapi ya. Kemudian kita masukkan semua ni. Semua rempah-rempah. Rempah biryani ataupun biryani masala. Rempah lada serbuk, bawang putih sebanyak 4 hingga 5 ulas dan setengah inci halia,
lada hitam dan jintan putih. Serbuk kunyit lebih kurang 1 sudu teh, 1 sudu makan. Serbuk kunyit. Bawang goreng. Okey, sambil tu Kak Zara kacau-kacau juga ni, jangan tinggal ya, takut nanti dia melekat. Okey, kita biarkan. Masukkan daun bay leaf ni tadi. Kemudian kita gaul rata. Kita tak masak ni perempuan, saya dah kecilkan api, saya tak masak ya. Saya hanya gaul sahaja. Okey, kemudian kita akan masukkan yogurt. Nampak sedap Kak Zaidah. Yes, Bau pun sedap. dah sedap. Memang sedap. Ada yang komen di sini. Ha. Tiara. Assalamualaikum Kak Zaidah. Waalaikumsalam. Teringat zaman-zaman masak majlis perkahwinan, caranya sama. Kita Merebus celur beras. Yes, kita celur beras ataupun kita rebus berasnya. Okey. So now ini Kak Zara akan masukkan yogurt. 3. Saya cuba masuk 4, tengok macam mana. Okey. Kita tak 5 lah. Yogurt ni yang sebenarnya sedap tau kalau letak. Dia akan ada rasa masam dan rasa lemak-lemak sikit. Dan jangan lupa kita perlu letak garam. Sekarang lawak tawar pula ni. Baunya dengar bau tu. Bau tak bel? Bau tak Zai? Bau. Dah hari ni banyak kali sasul bel ya, sebut bel. Ya. Alright. So kita akan letak garam. Okey, Roshani, sekarang ni dah boleh ke kedai Kak Zaidah? Boleh lah. Tapi kena jaga SOP lah ya. Okey, kita letakkan garam. Ini saya tak masak ya perempuan, saya hanya gaul aja. Nanti sekejap lagi kita akan masukkan beras, baru kita bukakan api dan kita masak. Seniah Gani, digoda masakan dan periuknya sekali. Okay, so look at that. Nah, ni rupanya. Okay. Ada yang bertanya lagi? Okay. Mary Molly, SNZ, Yes. jatuh cinta tengok periuk-periuk Kak Zaidah. Ya ke? Kita nak masak ni kadang-kadang kita nak gunalah benda yang kita sukalah ya. Tapi ada orang dia tak kisah, so terpulang, tak ada masalah. Ya, kita kena tengok beras kita. Belum lagi. Saya tutup dulu supaya dia cepat mendidih ya. Dan yang ini juga saya tutup. Jadi siapa yang nak bertanya dulu sementara kita nak tunggu berasnya masak. Isah Zulus, tak perlu letak bahan kisar macam masakan biasa? Tak payah sebab kita tak perlu nak buat kuah ya. Dia tak ada, kita tak blend bawang semua. Bawang kita buat bawang goreng. Bawang putih dengan halia saja kita tumbuk. Ya, kalau kita blend nanti dia berkuah pula. Aminah Tasrif, tak guna bawang fresh Puan Zaidah? Tak, saya pakai bawang goreng. Bawang besar tu kita jadikan bawang goreng. Ya. Okey. Noriza Daud pula, yogurt kalau ganti Tairu boleh tak Kak Zaidah? Samalah tu, yogurt dengan Tairu. Ya, ataupun buat sendiri pun boleh. Bawang susu cair tu puan perahkan limau nipis ataupun lemon dan nanti bila dia dah kedel, tu dah jadinya macam Tairu. Atau jadi yogurt lah. Okey, kita tunggu beras ni masak dulu ya. Alright. Belum lagi. Okey, ada soalan? Okey. Ada yang nak bertanya? Yang komen sini, Sri Molly. Sri Molly tersedak-sedak Bella, asyik sebut namanya. Dia dah standby kot. Okey, ada yang bertanya?
Okey, ada juga yang ada sama dengan Kak Zaidah ya, Jamalia Rahman. Periuk saya warna jingga. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, Asroha Hamad, kalau ayam tu tak goreng bahan seperti rempah biryani, kena tumis dulu ke dengan minyak sapi? Tak. Dia kalau kalau tak digoreng ayamnya, tak payah tumis ya. Ayamnya masukkan dalam kuali, dalam periuk. Gaulkan dengan macam Kak Zara buat tadi. Minyak sapi dan bahan-bahan lain tadi. Kemudian kita tunggu beras dimasak. Masak, kita timpakan atas dan kita tutup. Kita akan masak hingga masak betul. Tapi itu akan makan masa lebih kurang 1.5 jam. Ya. Api kecil sangat ya, supaya ayam tu masak. Tapi kita tak boleh tunggu terlalu lama. Jadi Kak Zaidah perlu masak ayamnya dulu. Okey, kita tengah celur beras dulu. Beras ni tak mendidih-didih pula. Okay, kita tunggu sekejap lagi, belum masak lagi. Okey. Okey, untuk Rohayah Daud bertanya kedai kita di mana? Kedai kita bertempat di Taman Putra Perdana ya. Boleh waste Simply Sugar ataupun Zaidah Ibrahim Food Studio untuk terus sampai ke lokasi kami. Yes. Ada yang dah buat resipi Kak Zaidah yang sebelum-sebelum ni ya. Mungkin kita boleh kongsi kat sini. Jika ada sesiapa yang pernah buat masak resepi yang pernah Kak Zaidah siarkan, bolehlah share dengan kami kat sini. Mana tahu Kak Zaidah nak bagi tips yang lebih lagi ke atau macam mana. Ya, betul. Okey, kita tengok lagi berasnya. Belum lagi ya, sikit lagi. Beras ni berapa lama kita nak celur terpulang kepada beras masing-masing ya. Kadang-kadang berasnya agak halus, cepat sikit. Yang ini agak kasar. So makan masa sikitlah. Okey. Ada pertanyaan lagi? Okey, kita kacau dia lagi hingga dia masak ya. Dia belum masak lagi ya. Kita nampak tahu dia belum masak keras lagi ya. Jamila Abdullah, daun pudina dan daun ketumbar ke? Saya pakai daun ketumbar. Daun pudina juga boleh. Daun pudina biasanya kita letak di bahagian atas nasi nanti ya. Kita taburkan daun pudina ataupun daun sup juga boleh. Kalau tak ada daun pudina, boleh pakai daun sup untuk tabur di bahagian atas. Daun pudina kita letak di bahagian atas. Kita tak masak dia. Yang kita masak bersama ialah dengan daun ketumbar. Alright. Josie Tan Mei In, ayam marinate with serbuk kunyit. Tak. Saya masukkan semua. Saya tak marinate. Kalau nak marinate juga boleh. Tapi ayam yang belum dimasak. Kak Zaidah tadi saya masak ayamnya ya. Saya tak perlu marinate lah. Sebab saya masak dulu, saya goreng. Kezu Hussein, jika guna sour cream boleh ke? Boleh jugalah. Cuma sour cream dia tidak lemak sangat. Ya. Sour cream yang lemak. Yogurt yang ya. Okey. Haji Jabahran, sikit lagi. pakai beras apa? Kak Zaidah pakai basmati ya. Saya beli di kedai Arab ya. Kalau nak pakai yang Faiza pun cantik juga. Saya beli ni yang di kedai Arab. Agak panjang dan kasar. Noriza Daud, thank you Noriza. Studio nampak semua set baru, cantik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Okey, Zaliha Matun, apa fungsi yogurt dalam masakannya? Nak bagi rasa lemak lah ya. Sebab kita tak ada letak santan, kita tak ada letak tomato, kita tak ada letak susu dalam kuahnya. Jadi kita letak yogurt, dia dah ada masam dan dia ada rasa lemak sedikit dalam yogurt tu. Okey, untuk Fojah Jirian, ayam tu memang tak dimasak walaupun pakai ayam yang tak digoreng ke? Kalau original dia, kita tak masak ayam tu yang sebenarnya. Kita masak ayam tu, kita letak, kita gaul semua, lepas tu kita perapkan sekejap dan baru kita masakkan nasi ni, kita timpa atas dan kita masak. Original dia. Tapi kita tak boleh buat macam tu. Dia akan makan masa terlalu lama. 1 jam lebih ya untuk nak masak. Jadi kita Kak Zaidah goreng sebentar supaya ayam dia masak. Alright. Mungkin Kak Zaidah boleh share sebab ada yang tanya, Kak Zaidah guna beras basmati ke atau beras biasa, dia harus? Kalau nak masak nasi-nasi yang jenis-jenis macam ni, seeloknya pakai basmati.
beras basmati. Sebab beras basmati ni dia berderai. Untuk masakan yang macam gini, kita perlu beras ni berderai baru cantik. Kalau kita guna beras biasa, dia tak dapat berderai ya, dia patah. Seeloknya pakai basmati. Basmati tak kisahlah brand apa. Okey, ni dah nak masak ya. Dia buat 90% masak. Perempuan boleh picit dia. Rasa ya. Alright. Nampak tu? Cantik ya. Yang ini jenis basmati saya beli di kedai Arab. Dia agak panjang lah. Panjangnya nampak tu? Tak bel. Bel lagi. Nampak tu? Panjang ya. Dan dia cantik ya. Okey, so kita akan toast beras ni. Kita akan masukkan dalam. Okey. Kita akan buka dia. Tu. Saya apinya saya buka kecil ya. Okey, beras ni dah boleh kita angkat atau toast ya. Dia sepatutnya masak benda ni macam ni, apinya kena kuat. Ya, kalau nak ikutkan originally masak lah. Ya, apinya kena kuat baru dia cantik. Okey, nampak tu? Okey, kita akan toast dia dan masukkan atas ni. Semua sekali dengan daun-daunnya ya. Rominah binti Kasnan. Yes. Kuih bingka durian saya dah cuba, sedap. Alhamdulillah. Suka kita dengar ya. Ada lagi siapa-siapa perempuan nak share kat sini yang perempuan dah masak. Okey, pokok belimbing boleh tak guna beras biasa? Kalau beras biasa tak boleh buat teknik macam ni. Ya, teknik mencelur tak boleh. Kalau beras biasa dia akan patah. Nanti dia jadi lembik ya sukatan airnya. Yang ini beras basmati atau beras biryani ni memang sesuai buat masakan yang jenis bercelur-celur macam ni. Dia tahan ya, berasnya tahan lasak. Sebab dia kurang kanji. Okey, Mawar Merah Aida, macam mana nak sukat air beras dan beras cara Kak Zaidah? Okey, kalau 1 mangkuk beras, perempuan gunakan 3 mangkuk air. 3 atau 4 mangkuk. Dia lebih air pun tak apa. Sebab kita tak sukat, kita tak ambil airnya. So tak perlu risau. Lagi banyak air, dia lagi cepat, lagi cantik berasnya masak ya. Nampak tu, Kak Zaidah dah kita dah toast semua, kita dah ambil semua berasnya. Tengok saya dah ambil bahagian bawah pun dia masih 1 biji-sebiji lagi berasnya ya. Hancur. Dia tak hancur ya, dia tak hancur. Kalau beras biasa buat macam ni hancur ya. Ni beras memang basmati, memang khas untuk buat nasi-nasi yang macam gini. Okey, so now kita nak ni ya. Kak Zaidah akan ya. Kita tutup sebentar. Saya nak cairkan sedikit minyak sapi ni. Zahra Daim, raya hari tu saya buat biskut gajus ikut resepi simple sugar, memang sedap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau ikut resepinya betul memang sedap. Okey, Kak Zaidah nak cairkan sedikit minyak sapi. Yang sebenarnya minyak sapi tadi dah cair. Ya, tapi pasal kita kat aircon dia beku balik ya. Saya cairkan sebentar untuk saya nak siram atas nasi. Okey. Ini saya dah buka api ya. Saya dah buka api yang agak perlahan supaya dia masaklah. Okey, kita cairkan sedikit minyak sapi supaya senang kita nak tuang atas nasi. Kalau tidak nasi dia tak ada rasa apa sangat nanti, ya.
Okey. Nampak ni dah cair ya minyak sapinya. Kemudian kita akan tuang dia di atas nasi ni tadi. Lebih kurang 3 sudu makan macam tu lah. Kalau kita masak biryani ni, kalau tak ada minyak sapi macam tak sinonim. Ya, kemudian kita akan nampak ni saffron ya. Ni saffron yang saya dah rendam bersama dengan air. Kalau tak ada saffron tak apa. Saffron ni nak mendapatkan sedikit warna. Kalau warna dia tak ada, kita boleh dapat daripada pewarna. Tetapi kalau saffron ni ada, dia ada bau biryani. Ya, dia wangi. Ya, saffron ni dia ada bau ya. Dan Kak Zaidah akan masukkan sedikit pewarna kuning. Kalau you suka, you letak. Tak suka, tak apa. Dan kita akan letak bawang goreng. Ni bawang goreng lain ya. Yang tadi tu bawang goreng besar. Dan daun ketumbar atau daun sup atau daun pudina. Kita bolehlah tutup dan kita biarkan sebentar sehingga dia masak. Alright, sambil-sambil tu boleh Kak Zaidah. Oh, dan jangan lupa ni, tak masakkan nasi kita. Sedikit susu cair. Sikit aja lah ya. Lebih kurang dalam 1 sendok susu cair. Alright. Okey, siap dah. Kita tengah tunggu dia masak sahaja. Alright, ada soalan? Ada yang nak share dengan kita, feedback ya. Zahra Ismail, saya dah cuba ayam kapitan jadi dan sedap. Alhamdulillah. Ayam kapitan tu memang sedap ya. Lauk kari kapitan tu memang sedap. Okey. Nuriza Idris, banyak dah cuba buat resepi Kak Zaidah, memang sedap dan menjadi sangat. Alhamdulillah. Yes, alhamdulillah. Beras basmati. Sorry Kak Zaidah. Apa dia? Guna beras basmati jenama apa ya? Farida Mus. Perempuan boleh beli juga jenama Faiza. Banyak jenama dekat luar sekarang ya untuk basmati. Kalau yang saya guna hari ni ialah Kak Zaidah guna basmati India, Arab. Saya beli di kedai Arab tapi basmati itu dari India. Cuma saya beli di kedai Arab. Agak mahal juga Pusa pun boleh. Yang ini berapa sekilo? RM14 sekilo yang saya beli sekarang ni, yang saya guna sekarang ni. Perempuan boleh pakai Pusa, boleh pakai Faiza, Jasmine pun ada ya. Yang banyak ada di pasaran lah. Apa-apa basmati boleh pakai. Hawa A Majid, saya dah cuba meruku memang sedap tapi saya kan baru belajar, a bit hancur merukunya. Oh iyalah. Ya, kena masa goreng tu janganlah kena dan okey, untuk meruku tu yang sebenarnya perempuan lepas buat terus goreng tau, dia tak boleh tunggu lama di luar. Dia tunggu lama luar, dia akan kering dan dia akan patah bila digoreng nanti. Okey, itu kena kata orang tu kena tengoklah hasil dia ya macam mana. So bila you buat tu nanti you boleh belajar, oh kalau biar lama sikit kat luar dia jadi macam ni. Dia tak boleh lama, dia kalau kena angin dia akan kering. Itu yang bila perempuan goreng dia akan pecah. Ya, seeloknya buat terus goreng, okey. For those pada sesiapa yang nak tahu apa itu saffron, ni rupa. Saffron ni dia bunga ya, dia daripada bunga, kemudian dia dikeringkan dan dia agak mahal jugalah. Ni rupanya saffron. Dia macam tembakau lah. Ya, wangi ya, bau dia sangat wangi. Dalam masakan kalau letak ni dia sangat sedap. Ya, okey. Dia kalau kita masak menggunakan biasa Timur Tengah punya resipi atau Arab, India, biasanya dia orang guna saffron ni. Packaging dia macam-macam ada ya, macam-macam saiz ada. Okey, kita tunggu nasi kita. Yang ini saya tak payah gam. Saya guna la crusse, saya tak payah gam ya sebab la crusse tudung dia sangat berat. Wap dia pun tak keluar. Ya. Okey. Ada yang bertanya lagi, Zai? Okey, kita angkat dulu periuk yang panas ni ke tepi. Kena pakai periuk Nokza ni untuk jimat masakan. Ya, betul. Kan? Fojah. Yes. Okey, Murni Lasang dah cuba tak telur sedap.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Farizah Muhammad Arif, saya dah masak banyak resipi Puan Zaidah, mostly nasi dan lauk. Yang banyak kali buat kuih cara berlauk, best sangat. Sedap. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Puan. Fauziana Ahmad, Morocco, of course jadi dan buat jualan pun. Thank you Dah so buat much jualan? Kak Zaidah. Masya-Allah. Alhamdulillah. Ya, paling best tu dah buat jualan tu ya. Okey. Sebab muruku yang saya buat, yang saya bagi perempuan resepi tu ialah muruku yang saya buat jualan juga tu. Saya dah stop jualannya, jadi saya pun share lah. Saya rasa saya boleh kongsi resepi tu dengan perempuan, jadi perempuan boleh berniaga dengan resepi tu. Okey. Puan Zanaria Zakaria, Assalamualaikum Kak Zaidah. Waalaikumsalam. Saya dah buat gulai padang dan dari Kak Zaidah, memang sedap. Gulai padang ya. Okey, alhamdulillah. Itu resepi yang saya dari restoran saya ya. Dulu saya ada restoran nasi padang. Semua yang resepi dari Padang adalah dari restoran saya. Okay. Yes. Beli mana saffron? Saya beli di kedai Arab. Kedai mamak pun ada. Kedai-kedai runcit mamak juga ada. Tanya je. Tapi dia ni memang dia tak display tahu sebab apa, dia kecil. Dia biasanya packaging kecil-kecil kalau kat tempat kita. Kalau Arab dia jual mana bekas-bekas besar. Kalau di negeri Arab, di Mekah, di Madinah, di mana-manalah, di Oman semua dia jual besar. Cuma di Malaysia ni dia akan buat small packaging macam ni. You kena tanya dengan dia punya person in charge lah. Seri Moli. Yes. Bau sampai ke Singapura. Oh ya ke? Jauhnya dia pergi ya. Alhamdulillah kena buat ni. Kan? Memang sedap kat sini. Bau dia pun dah merecik. Jamilah Abdullah. Api kena kecil ke Kak Zaidah? Api kena kecil. Kalau you tak pakai La Cruce, you kena letak alas di bahagian bawah dia. Ya, sebab takut dia hangus. Okey, dah saya cuba baca komen lagi. Di bawah ni. Okey, Aisyah Dola. Kak Zaidah, untuk air rebusan beras, garamnya mesti masin sikit ke? Kena masin sikit. You kena rasa air tu. Rasa air tu ya. Kalau rasa masin sikit dan you tak payah letak lah. Jangan sampai dia cukup-cukup untuk nak kita makan, sebab nanti kita tak guna airnya. Kita hanya ambil berasnya je. Jadi kalau kita kurang letak garam, nanti berasnya tawar tak sedap pula kita masak nanti. Ya, dah siap, baru nak letak garam dia dah tak masuk ya. So you kena rasa airnya, biar ada rasa garam sikit. Baru dia berasnya tu sedap. Ya. Okay, kita tak akan buka dulu periuknya until dia naik uap betul lah. Okey, di IG ya. Ada juga yang komen dekat IG ni. Yes. Okey, saya masak apa tu Kak Zaidah? Kak Zaidah masak biryani dam ayam hari ni. Okey, saya cuba menggunakan periuk La Cruce. Siapa ada La Cruce bolehlah cuba masak nasi style dam macam ni ya, ataupun ada juga yang panggil biryani gam ya. Dia lebih kurang lah ya. Kalau yang gam tu tepinya dia akan letakkan bancuhan tepung ya di bahagian tepi supaya dia tidak keluar wapnya ya. Jadi hari ni Kak Zaidah pakai La Cruce. Jadi La Cruce tudung dia memang berat. Dia tak keluar wapnya. Jadi kita tak perlu letakkan gam di bahagian tepinya. Alright. So pada siapa yang dah ada La Cruce bolehlah cuba, ataupun yang ada cast iron, periuk cast iron bolehlah cuba masak biryani dam ni. Ya. Okey, di Instagram Rosmawati Omar. Saya pernah masak nadi biryani udang, resepi Kak Zaidah, memang sedap. Yes, biryani udang memang sedap juga. Itu kalau pakai udang galah ataupun lobster, masya-Allah sedapnya. Alhamdulillah. Okey. Sorano Kujo di IG. Saya dah masak banyak jugalah resepi Kak Zaidah. Semuanya sedap-sedap. Alhamdulillah. JRMC Tazuida. Mak saya suka sangat kuih suji Kak Zaidah, share dulu. Okey. Itu suji original tu ya, suji legend tu. Alhamdulillah. Kita dah tak buat biscuits ya, for your information, yang pelanggan-pelanggan kita ataupun Kak Zaidah punya viewers. Kak Zaidah dah stop all my cookies ya. Kita dah tak sempat dah sebenarnya buat cookies. So kita hanya concentrate more tu kita punya paste dan kita punya kicap lah. Alright. Ada lagi bell? Bell lagi. Tersedak-sedak bell ini, tapi dia dah standby kot. Dia dah standby untuk tersedak. Okey. Kita nak buka tapi belum. Ada lagi soalan? Yes.
Sorano Kujo. Kenapa nasi biryani ni tak pakai air mawar? Nak pakai boleh, tak pakai pun tak apa. Tak semestinya ada air mawar ya, sebab kita dah ada saffron, dah cukup wangi. Kalau you nak letak air mawar pun boleh. Tak ada masalah. Cuma Kak Zaida tak letakkan sebab kita dah pakai saffron dan kita dah pakai daun ketumbar, bay leaf ya. Cuma ada juga nanti yang akan tanya Kak Zaida tak tahu daun pandan ke? Sebab kalau nak letak pun boleh, tak nak letak pun tak apa, daun pandan dan air mawar ya. Okey, terima kasih yang dah bagi gift, yang bagi bintang pada kita. Terima kasih banyak-banyak pada yang telah memberi bintang ya, pada Kak Zaida. Terima kasih banyak-banyak. Tu lagi semangat Kak Zaida nak bagi resepi yang lebih sedap lah ya. Yang sedap-sedap, bukan yang lebih sedap, yang sedap-sedap. Ada Isah Zules. Rasanya cara masak biryani dam lagi mudah. Biasa masak biryani biasa nasi tak menjadi, kering walaupun beras direndam. Kering ni dia macam ni kalau perempuan nak masak biryani, yang biryani tanah, ini biryani timbus ya, ataupun biryani celor. Kalau perempuan nak masak biryani tanah ataupun biryani yang kita masak dalam periuk, perempuan kena ambil sukatan 1 hingga 1,5. Itu pun terpulang. Kalau ada perempuan menggunakan susu cair di dalam nasi, kalau macam kita masak nasi biryani, kita letakkan susu cair. Dan tengok juga sukatan susu cairnya. Kalau sukatan susu cairnya dalam setengah ataupun 2 sendok, 3 sendok, airnya hanya 1 mangkuk saja. 1 mangkuk beras, 1 mangkuk air. Pasal kita nak letak susu cair. Kalau sekiranya susu cairnya tak nak banyak, ada orang tak suka lemak ya. Dah pakai minyak sapi, pakai susu cair lagi ya. Ada orang tak boleh makan terlalu pada dia muak. Yang ini perempuan kena ambil 1 mangkuk beras dan 1,5 mangkuk air. Baru berasnya cantik. Baru berasnya berderai. Untuk nasi biryani, berasnya ataupun nasinya dia tak boleh macam nasi kita masak nasi putih tu. Dia kena berderai baru dia sedap. Dari situ kita tahu pandai tak pandai masak nasinya. Kalau yang patah-patah tu, ya dia maksudnya air banyaklah kalau yang patah-patah tu. Beras patah. Okey, sangat bermanfaat ya tips daripada Kak Zaida tu. Okey. Aisyah Dola, Kak Zaida agak-agak untuk tanak nasi berapa minit? Tanak nasi? Hari ni kita celor. Kalau tanak je lah, nanti dia sampai masa tu dia masak lah cantik. Kalau celor, terpulang juga kalau celornya macam mana, apinya kuat ke tak, airnya mendidih ke tak. Dia kalau yang sebenarnya kalau kita nak buat beras ataupun nasi yang jenis celor macam ni, airnya tu kena mendidih betul. Saya tak boleh sebab dapur saya tak kuat. Dan kita ada aircon, ada kipas kat sini, apinya agak beralih ya, agak lari. Dia kalau dapat, dia boiling tu, bila you masuk aja air beras, bila beras tu melompat-lompat dalam air panas, beras you akan jadi lebih cantik. Dia lebih panjang. Macam mana ya? Dia jadi cantik lah sebab dia duduk dalam air tu mendidih-didih tau. Saya tak dapat tadi. Saya masih kena dah last tu baru dia nak mendidih. Ya. Bila dia dah last nak mendidih, dia punya kanji tu pun akan keluar tau. Nasi biryani ni sebenarnya nak kena selalu masak baru you tahu dia punya trik kat mana. Dan dia juga kadang-kadang depends on the beras. Kalau beras basmati ni dia banyak grade. Ya, kalau you nak makan, tapi ada yang juga mistaken about basmati ni ialah yang dia orang tak salah faham. Dia kata berasnya mahal sangat. Perempuan kena ingat ya, basmati dia mahal tetapi dia muai. Lagi mahal berasnya, lagi muai nasinya nanti. So bermakna kalau kita pakai beras biasa, 1 kilo kita boleh makan dalam 7-8 orang saja. Tapi kalau you guna basmati yang ada grade yang tinggi, grade A, super A, dia boleh makan sampai 14 hingga 15 orang. Nampak tak beza dia? Padahal berat dia sama tau, 1 kilo. Tetapi dia jadi muai, dia jadi banyak. Kita makan pun jadi tak perlu nak tambah banyak sebab dia dah sedap berasnya. Kadang-kadang makan tak payah berlauk pun sedap. Sebab itu kalau kita pergi di Timur Tengah, di India, di Arab, dia jarang masak lauk macam kita di Malaysia ni. Biryani dia memang tak ada lauk macam kita, dalca berkuah, lauk merah berkuah, tak ada ya. Dia makan nasi dengan ayam goreng je. Nasi dia tu dimasak dimakan dengan ayam goreng, ayam lauk, ayam yang kering. Sebab beras dia sedap.
nasi dia tu sedap. Pasal beras dia sedap. Beras dia tu beras dia yang berkualiti lah ya. Sebab itulah kadang-kadang nasi biryani ni harga dia jauh ya. Harga dia jauh daripada harga nasi biasa. Walaupun nasi campur macam-macam kita letak. Nasi biryani satu lauk je pun dah harga dah boleh tahan ya, sebab penyediaannya, bahan yang kita guna, beras yang kita guna. Okey, ada soalan lagi? Sebentar kita nak tunggu nasi kita. Ya, kita tunggu lagi a few more minit. Saya tak buka lagi sebab biar dia betul-betul beruap ya. Alright. Naslina, jintan manis tu tak perlu kisar ke? Saya pakai yang kasar supaya nanti kita makan dalam lauknya tu ada. Kita tak perlu kisar sebab kita dah ada masalah tadi, dah ada gempah biryani masala tadi ataupun gempah biryani. Kita dah tak perlu kisar jintan tu. Ya, sebab nanti banyak sangat pula rasa sebab dalam masalah tu pun dah ada. Ya. Okey, Asmah Muhammad Ibrahim, Kak Zaidah, terima kasih bagi saya link resepi ibu. Ya. Okey. Sementara kita nak tunggu ni masak. Okey, untuk sebarang pertanyaan mengenai produk Kak Zaidah ya, yang nak bertanya, yang nak dapatkan e-book, sebab kita masih lagi memberi e-book percuma kepada semua yang nakkan e-booknya. Okey, untuk nak bertanya mengenai produk Kak Zaidah, macam mana nak order, dan kita ada juga cabutan bertuah untuk produk-produk, untuk pembelian produk Kak Zaidah. Pada yang bertanya macam mana, yang tak faham, bolehlah hubungi ataupun WhatsApp pada nombor 011 1120 4733. Talian yang kedua 011 64201979, dan talian ketiga 011 64264742 untuk sebarang pertanyaan mengenai produk, nak order macam mana, pasal banyak cara ya, sebab kebanyakannya kita melalui post sekarang ni ya. Alright, dan untuk nak dapatkan e-book percuma, ini percuma ya, e-book ni kita ada 350 ya, 354 resepi. Kita ada 354 resepi videos, bukan resepi saja, dengan video yang telah saya siarkan sebelum ini. Bolehlah hubungi pada nombor 011 64264742 yang nak bertanya mengenai nak dapatkan e-book percuma. Rugi kalau perempuan tak ambil sebab ini percuma ni. Perempuan hanya tekan link aja, nak masak apa lagi, tekan aja link apa dan dia akan keluar. Jadi perempuan bolehlah masak kat dapur tu. Betul. Kan Satu kalau resepi hari aja satu resepi. Banyak dah tu ya, setahun tu 354 resepi. Dah hampir setahun tu ya. Setahun punya resepi, betul tu Kak resepi Zaidah. setahun, tapi kita buat dah 2 tahun lebih ya. Alright, dan okey, sementara kita nak tunggu nasi ni masak. Okey, Bel, Zai ada satu lagi. Ya, saya. Ada satu lagi nombor yang saya tak ingat. Okey, pada siapa-siapa Kak Zaidah mengalu-ngalukan untuk sesiapa nak jadi kita punya agent, dropship ataupun stockist, bolehlah hubungi nombor 018 329 9606. Kita ada banyak peluang, kita beri peluang ya pada perempuan untuk perempuan berniaga online. Tak nampak barang, tak tengok barang, semua kita akan uruskan. Hanya perempuan cari pelanggan ataupun cari customer saja. The rest kita akan bantu perempuan. Kita akan beri free coaching. Free coaching yang susah nak dapat ni ya. Kita tak biarkan ejen kita terkotang-ganting lah. Alright. So tadi ni Kak Zaidah dah berikan. So harap perempuan boleh tengok kembali ya. Okey, kita cuba buka sekarang ni. Tengok dia naik wap ke tidak. Kalau dia naik wap, kita akan cuba tengok berasnya. Sebab tadi berasnya pun dah nak masak. Look at that. Okay. Dah masak lah. Okey. Kita akan Bau dia sedap je. Masih basah lagi. Tapi ni dah boleh angkat dan sebenarnya ni. Okey. Alright, kita boleh kecilkan lagi api dan dah boleh kita tutup sekejap lagi dan kita dah boleh angkat dah ni.
nampak tu. Ui. Berasnya cantik ya. Ni Kak Zada beli di kedai Arab ya. Usah. Bau tak? Alright, kita tutup sekejap. Tu lapar ya. Okay, kita tutup sekejap. Ni Kak Zada tak payah gam pun ya. Sebab apa, dia dah memang berat tudungnya. Dia dah cukup berat untuk supaya wap dia tidak keluar. Okey, untuk yang biryani dam atau biryani gam, yang orang tengok kita dia orang letakkan di bahagian tepi tudung tu, ialah supaya wap dia tak keluar. Wap daripada lauk tu, wap tu masuk sampai ke beras, sampai ke jadi nasinya, dia takkan keluar. Jadi tu yang dia gamkan. Sebab itu yang namanya biryani gam ya, atau biryani dam. Yang ini kita tak payah buat lah sebab tudung dia agak berat. Okey, sekejap lagi dah boleh masak tu, dah boleh angkat lah. Okey, untuk apakah nasi rah? Masuk perahan air limau Kak Zaidah dalam air nasi tu akan berderai elok. Jugalah. Mungkin ada some tips lah. Saya tak biasa buat macam tu, tapi terpulanglah ya. Okey, kejap lagi kita dah boleh angkat lah. Okey, untuk Roziah Maknul, boleh dapatkan e-book? Boleh. Hanya e-book ya. E-book boleh. Kita boleh dapatkan e-book di talian 011 1120 okey, maaf e-book ya. yang nombor 3 ya. 0116426742. Okey. 0116426742 ataupun boleh pergi pada posting kita di Facebook dan IG, klik je link kat situ dan akan terus WhatsApp dengan admin kita. Okey, nasi kita dah nak masak. Wah. Cantik nampak Kak Zaidah. Okey. Bau dia macam bau kedai mamak. Macam bau restoran mamak ya. Memang sedap. Kita tunggu dia kering lah sebenarnya. Sepatutnya dia kena tunggu kering sikit lagi bau dia. Cantik, tapi tak apalah. Ni pun dah masak lah ni. Okey. Biryani kita. Ida Yana Dewi. Saya ingin jadi stokis tapi saya di Batam, Indonesia. Macam mana caranya? Jauh tu ya. So cubalah. Alright, so now ni nasinya yang dah masak. Kita akan nampak pun sangat menyelerakan. Warna dia. Okey, bolehlah taruh daun, tapi dah termasuk semua daun tadi. Okey, kita akan masak. Kita akan angkat periuk ni. Alright, bismillah. Okey, nampak tu ayamnya. Ini tak payah makan dengan kuah ya, makan dengan lauk pun tak payah, makan macam ni saja pun dah cukup. Ya, dia dah ada rasa komplit semua ni. Okey, dengan cantiknya nasi biryani dam. Geram tengok Faridah Muhammad Aris. Memang geram. Okey. Alright, alhamdulillah siap dah ya. Dalam masa 1 jam kita masak lauk biryani kita. Ya, so harap perempuan dekat rumah pun boleh masak dalam masa 1 jam macam ni. Ini lebih kurang dalam 8 orang, 10 orang boleh makan ya, ataupun 10 hidangan. Berasnya kita masak 500 gram saja tadi. Ya, 500 gram sahaja berasnya. Kita dapat satu periuk lakusir saiz 30 cm.
Banyak tu Kak Zaidah. Banyak ni, alhamdulillah. Tengok muai ya, berasnya pun cantik ya, sebiji-sebiji berasnya. Alright. So alhamdulillah, ada apa-apa pertanyaan mengenai produk, mengenai nak jadi agent, mengenai nak jadi stokis, mengenai nak jadi rakan niaga Kak Zaidah. Kak Zaidah dah bagi tadi 4 talian ya untuk perempuan hubungi. Dan untuk nak dapatkan e-book percuma. Itu penting tu ya, senang. Sebab kalau dah ada e-book ni, perempuan nak masak senang, hanya tekan saja. Sebut apa nama resepinya, tekan pada link, nanti dia akan keluar. Jadi perempuan hanya terus masak saja. Tak ada masalah. Okey, so alhamdulillah siap dah kita punya nasi biryani dam. Ini style Kak Zaidah ya, tapi ada nanti yang akan bertanya kenapa gitu, kenapa gini. Ini style Kak Zaidah, cara Kak Zaidah. Senang, simple, menggunakan puyuk lakusi kita dan masakannya pun tak sampai 1 jam dah siap dah ya. So okey, harap ada pertanyaan yang last ni boleh kita jawab sementara kita dah siapkan kita punya menu kita tengah hari ni. Ada Bel, ada Zai. Okey, Ashaslam Ismail. Suka cara Kak Zaidah yang selalu raikan pendapat orang lain walaupun bukan kebiasaan akak. Tak apalah, kita punya live program ni mungkin ada juga saya perlu terangkan sebelum ada yang nanti akan bertanya. Memang orang akan tanya kenapa Kak Zaidah ni banyak sangat bercakap. Ya, masaknya tak siap-siap. Alright, kita punya program sekarang ialah live. Ya, saya bukan recording, saya tidak record yang ini. Yang ini saya live. Perempuan sini nampak daripada pukul 2.45 tadi kita mula masak hingga sekarang. Dan alhamdulillah inilah hasilnya kita daripada scratch kita masak. Ini live ya. Saya tak boleh masak lepas tu saya terus yang sebab kita live, kita bukan recording. Kalau recording saya boleh buat dalam masa 10 hingga 15 minit ataupun 10 minit juga dah boleh siap nasi biryani ya. Tapi ini adalah live supaya saya dapat berbual dengan perempuan. Ada yang nak bertanya, ada yang tak faham, kita boleh soal jawab waktu sekarang, waktu ni sementara nak tunggu masakan kita siap ya. So harap perempuan ada yang dekat luar sana yang faham ya mengenai konsep ataupun cara kita mengendalikan program kita. Alright, so okay, insyaAllah alhamdulillah dah siap dah nasi biryani kita. So harap perempuan berpuas hati dengan resipi Kak Zaidah tengah hari ni, dan harap-harap apa kata orang tu, kita mulakan program kita dengan suasana baru. Dapat perempuan mencuba resepi yang sangat sedap ni, simple aja ya. InsyaAllah. Dan nak sedap lagi boleh makan dengan acar, tak payah buat lauk, makan dengan acar buah ataupun dengan pencuk juga boleh ni ya. Alright, so okay, insyaAllah kita jumpa di masa dan waktu yang lain. Harap perempuan berpuas hati sangat dengan resepi tengah hari ni ya. So insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum, bye. Okay, bye. Assalamualaikum.